Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 3 iaitu tajuk kegravitian lah. Okey, hukum kegravitian semesta Newton. Okey, apa penyataan hukum kegravitian semesta Newton? Dia kata apa? Semua jasad dalam semesta saling tarik-menarik antara satu sama lain dengan suatu daya, iaitu namanya daya graviti lah. Okey, kalau kita perhatikan di sini, ada dua objek di sini, M1 dengan M2. Okey, masing-masing akan mengenakan daya tarikan. Okey, jadi magnitud daya graviti berkadar terus dengan hasil darab kedua-dua jisim jasad tersebut dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara kedua-dua jasad. Okey, maksudnya apa di sini? Okey, kalau kita perhatikan di sini, objek yang pertama dengan objek yang kedua tu dipisahkan dengan jarak R. Okey, objek yang pertama jisimnya M1, objek yang kedua jisimnya M2. Okey, jadi untuk kira daya tarikan graviti di antara kedua-dua objek tersebut, maka kita akan menggunakan rumus dekat bawah ni lah. G M1 darab M2 bahagi dengan R kuasa 2. Daripada mana rumus ni? Daripada pernyataan hukum kegravitian semesta tadilah. Dia kata apa? Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab kedua-dua jisim jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara kedua-dua jasad tadilah. Okey, jadi F sama dengan G M1 darab M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey. Okey, jadi kalau kita nak kirakan daya, kita darab je lah. M1 darab M2 bahagi dengan R kuasa 2. Kita darab dengan G. G tu adalah apa? Pemala kegravitian. Okey, nilai dia adalah sentiasa tetap. Pemala. Nilai yang sentiasa tetap. Okey, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, nilai ni akan diberilah dalam peperiksaan, jadi jangan risau. Okey, jadi dalam peperiksaan mungkin dia akan tanya daya tarikan ataupun dia tanya jarak ataupun dia tanya M lah. Jadi kita gunakan rumus yang diberi tu. Jadi kita boleh tentukanlah mana-mana kuantiti yang ditanya dalam peperiksaan. Jadi dia punya rumus kita kena ingatlah, F sama dengan G M1 darab M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey, contoh dibagi di sini. Contoh yang pertama, dia bagi gambar Ali berdiri sejauh 4.5 meter. Okey, jadi nilai apa ni? 4.5 meter adalah nilai R. Okey, lepas tu GC masing-masing adalah 52 kg dan 4 kg. Ali ni 52 kg. Jadi ini adalah M1, manakala kucing tadi adalah M2. Okey, hitungkan daya graviti di antara Ali dengan kucing. Jadi kita masukkan je lah dalam rumus kita tadi. G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey, jadi semua dah ada. Kita ada R, kita ada M1, kita ada M2 dan kita ada nilai G. Jadi awak boleh kira, awak akan dapatlah berapakah daya tarikan di antara Ali dengan kucing. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, seorang lelaki berjisim 70 kg. Okey, ini adalah maklumat yang pertama lah. Kita ada M1. Okey, agak tahap tu atau permukaan bumi tu. Okey. Lepas tu kita perhatikan di sini soalannya, dia tanya hitungkan daya tarikan di antara lelaki dengan bumi. Jadi kita guna rumus yang sama tadilah. Okey, F Okey, F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okey, tadi kita dah ada jisim lelaki.
jisim bumi dia bagi dekat sini ni M2. Okey, R jejari bumi adalah 6,371 km. Itu adalah R kecil ni lah. Dia sama je lah jarak dia. Kita ambil jejari bumi. Sebab lelaki tu duduk di atas permukaan bumi lah. Okey, nilai G sentiasa tetap. Awak masukkan saja 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Jadi awak akan dapat nilai F. Okey, berapakah berat lelaki itu? Okey, rumus berat. Okey. W kita belajar sebelum ni masa form 1 pun kita dah belajar. W sama dengan mg. Okey, dia bagi jisim dia berapa, pecutan graviti kita dah ada. Kita ada M, kita ada G. Okey, nanti bila awak kira cuba awak bandingkan. Adakah nilai yang awak perolehi di antara A1 dengan A2 tu sama? Okey, nanti awak kira dulu. Bila awak kira awak akan nampak lah. Lepas tu cuba buat kesimpulan lah. Okey. Kita lihat yang seterusnya. Contoh 3. Okey. Oops. Okey, contoh 3. Sebuah satelit berjisim 650 kg mengelilingi bumi pada ketinggian 350 km daripada permukaan bumi. Kirakan daya di antara satelit dengan bumi lah. Okey, kita ada M. Okey, kita ada M1. Okey, kita ada R. Okey, tapi sini kita ada nilai H. Okey, ketinggian daripada permukaan bumi ini adalah jejari. Jadi R kita tu, R kecil kita sebenarnya kita kena tambah lah. R besar tambah dengan H. Sebab satelit tu berada jarak dia daripada pusat bumi. Jadi kita kira jejari bumi, kita kena tambah lah ketinggian dia daripada permukaan bumi. Baru kita akan dapat nilai R yang sebenar dia. Okey, jadi rumus dia masih sama macam tadi lah. F sama dengan G M1 darab dengan M2. Okey, bahagi dengan R kuasa 2. Okey, nilai R dengan H ni awak tambah dulu. Lepas tu awak kuasa 2 kan lah. Okey, maka awak akan dapat daya tarikan di antara satelit dengan bumi. Okey, awak kira dulu. Nanti cikgu akan hantar jawapan yang betul lah. Okey. Cuba dulu baru awak akan tahulah cara nak menjawab. Okey, contoh yang keempat. Okey, dia bagi hitungkan daya tarikan graviti di antara bumi dan matahari. Okey, dia bagi dua objek di sini iaitu bumi dan matahari. Maka kita ada dua jisim lah kat sini. Okey, M1 okey jisim bumi, M2 jisim matahari. Jarak di antara pusat bumi dengan matahari itu adalah nilai R. Okey, ni M1, M2. Okey, ni adalah R. Okey, nak cari F. Okey, masih lagi menggunakan rumus yang sama lah. F sama dengan G M1 darab M2 bahagi dengan R kuasa 2. Kena ingat R tu kita kuasa 2 kan. Okey, yang seterusnya kita nak hubung kaitkan di antara pecutan graviti di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semesta. Okey, nilai pecutan G dengan pemala. G kecil dengan G besar lah. Kita nak tengok apa hubung kait dia di antara pecutan graviti dan pemala kegravitian semesta. Okey, daya graviti yang kita terangkan tadi, kita kata nilai dia F tadi G M1 darab M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey, berat objek adalah W sama dengan mg. Jadi bila kita combinekan dua rumus ni, maka kita akan dapat satu rumus yang barulah.
Okey, kita olah balik, kita letakkan G di depan. G tu adalah pecutan graviti. M ni kita boleh matikan, maka kita akan dapat rumus yang baru iaitu G sama dengan GM. G besar, M besar bahagi dengan R kuasa 2. Tapi R kita adalah nilai jejari, kita tambah dengan nilai H ni lah. Sebab dia kira jarak objek tu daripada pusat bumi. Okey, contoh dia sama macam macam satelit yang mengelilingi bumi tadilah. Okey, jadi nilai R dia kita tambah sahaja jejari tambah dengan kedudukan objek daripada permukaan bumi lah. Okey, jadi rumus dia kita akan dapat ini. Okey, G sama dengan pecutan graviti, G kecil sama dengan G besar tu pemalar. GM bahagi dengan R tambah H kuasa 2. Awak tambah dulu baru kuasa 2 kan lah. Okey. Jadi contoh 5 ni nak kira pecutan graviti nilai G. Okey, di permukaan bumi dia bagi jejari dia 6400 ni. Jadi nilai R dia awak ambil yang ni je lah, nilai jejari bumi sebab dia berada di permukaan. Okey, awak guna rumus ni Awak guna rumus ni. Okey, cuma tak perlu tambah H untuk soalan A ni sebab dia berada di permukaan bumi saja. Jadi awak terus ambil nilai jejari bumi ni. Okey, manakala untuk soalan B ni awak kena tambah dengan 4000 ni lah. Okey, masih lagi guna rumus yang diberi kat atas ni lah. Okey, itu contoh 5. Kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, variasi nilai G dengan R. Sebenarnya nilai pecutan graviti ni dia berubah. Okey, mengikut tempat lah. Okey, dia tak sama, dia tak tetap sebenarnya. Okey, kalau kita belajar sebelum ni nilai graviti di permukaan bumi adalah 9.81. Sebenarnya dia berubah. Nilai dia tak sama mengikut tempat lah. Okey, kalau kita perhatikan di situ apa yang berlaku di sini. Okey, di permukaan bumi nilai dia G, tapi semakin jauh jarak dia daripada permukaan bumi, di luar permukaan bumi nilai G ni akan semakin berkurang lah. Okey, kalau kita perhatikan graf ni, daripada asal tu kalau jarak daripada pusat bumi, nilai dia kosong lah kalau di pusat bumi. Maknanya dia semakin dia bergerak ke permukaan bumi, dia semakin bertambah sampai di permukaan bumi nilai dia G. Tapi bila objek tu berada di luar permukaan bumi, maka nilai G tadi dia akan semakin berkurang. Dia akan bertambah semakin bertambah jarak tu semakin berkurang nilai G lah. Okey. Kesimpulan dia ada dalam jadual tu lah. Kalau kita perhatikan semakin jauh daripada pusat bumi, nilai G dia semakin berkurang. Okey, nilai pecutan graviti planet dalam sistem suria. Okey, contohnya di bumi nilai pecutan graviti adalah 9.8. Kalau di bulan nilai dia nilai pecutan graviti dia lebih kecil lah, 1.62. Matahari 274 meter per saat. Maksudnya dia bergantung kepada apa ni? Nilai jisim dan juga jejari dia lah. Okey, semakin besar objek tu semakin dia punya semakin tinggi dia punya pecutan graviti. Okey, kita tengok di sini Mercury 3.61, Venus 8.83, Mushtari, Marikh dan seterusnya lah. Okey, yang ni adalah nilai-nilai pecutan graviti di planet-planet lah. Okey. Di Pluto adalah paling kecil 0.61. Sebab jisim dia kecil dan jejari dia kecil lah. Okey, kesan graviti ke atas badan kita lah. Okey. Yang ni awak boleh baca dalam modul awak sebab saya punya ni dia hilang
sebahagian ni tak berapa nampak. Okey. Okey, kesan graviti ni terhadap perubahan ketumpatan dan juga kerapuhan tulang, saiz paru-paru, sistem peredaran darah dan juga tekanan darah. Jadi graviti ni dia memberi kesan lah kepada kelima-lima perkara tadi yang cikgu sebut. Okey, ketumpatan, kerapuhan tulang, saiz paru-paru, peredaran darah dan juga tekanan darah. Okey, yang ni awak boleh baca apa kesan-kesan dia lah. Okey. Okey, setakat tu saja untuk hari ni. Awak cuba lengkapkan contoh 1 hingga contoh 5 tadi. Dan baca kesan-kesan graviti dan cuba ringkaskan lah. Okey, sebab kalau tengok ni nota dia agak panjang. Cuba ringkaskan supaya lebih mudah untuk awak ingat lah. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum.